Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada semua hadirin dan hadirat yang bersama pada malam ini. Syukur kepada Allah setelah 2 minggu berlalu daripada majlis pengajian yang lepas, kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita meneruskan majlis pengajian dan perbahasan kitab yang saya sebutkan sebentar tadi dan diiklankan oleh page Baitus Salam sendiri. Perbahasan sebuah kitab yang berjudul Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, iaitu antara pesanan-pesanan golongan salafus salih kepada anak-anak muda. Jadi alhamdulillah saya dapati ada yang komen bahawasanya suara saya jelas di sini dari sudut pengucapan, dan mudah-mudahan juga video gambar saya jelas. Jadi saya akan terus pergi kepada perbahasan dan kupasan kitab kita ini, iaitu seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, kitab yang berjudul Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, antara pesanan-pesanan salafus salih kepada anak-anak muda. Baik, jadinya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita akan baca sedikit apa yang disebutkan oleh penulis kitab di dalam muqaddimah kitab beliau ini. Beliau mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau memuji Allah, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasyahud dan seumpamanya. Lalu beliau mengatakan, "Fala yakhfa anna marhalata asy-syababi marhalatun muhimmatun jiddan fi hayatil insan." Antara perkara yang tidak tersembunyi daripada makluman dan pengetahuan kita semua, marhalah atau peringkat syabab, pemuda ataupun sifat-sifat muda ini adalah suatu peringkat yang amat penting dalam kehidupan setiap manusia. Semua manusia dia akan melalui peringkat atau usia yang muda ini. Li'annaha marhalatul quwwati wan nasyat, kerana fasa kita ini muda adalah fasa kita penuh dengan kekuatan dan juga semangat, iaitu anggota tubuh kita ini dia akan jadi kuat dan dia semangat. Wasuhulatul harakah ataupun wasuhulatil harakah, iaitu perjalanan pergerakan mudah kerana kaki kita semua kuat, anggota badan kita semuanya cukup sifat. Wa quwwatil a'dha, anggota-anggota kita kuat. Wasalamatil hawas, panca indera kita semuanya elok. Mata dapat melihat dengan baik, pendengaran atau telinga dapat mendengar dengan baik, deria bau masih ada, dan deria rasa di lidah pun masih kuat. Maka ini adalah antara apa yang didapati, nikmat yang diperoleh ketika seseorang itu dalam marhalah atau usia yang muda. Iza kabura al-insanu tad'ufu minhu hawasuhu wa qawah, ataupun wa quwah. Apabila seseorang itu dia semakin tua, maka akan lemahlah panca inderanya, maknanya deria-deria dia akan semakin lemah, telinga pun semakin kurang mendengar, mata pun makin tak berapa nampak, bercakap pun semakin perlahan, kemudian ingatan pun semakin kurang. Jadi waqad aulal islamu hadhihi almarhalah ihtimaman khassan, maka Islam memberikan prioriti kepada peringkat muda ini dengan memberikan penekanan yang khusus. Lalu datanglah dalil-dalil atau nas-nas yang mengukuh atau menguatkan kepentingan anak-anak muda atau generasi muda ini. Maka dikatakan oleh penulis kitab,
faqad hassa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mubadarati li'igtinamiha wal hadhari min ida'atiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ajakan dan galakan supaya bersegeralah kita memanfaatkan masa muda kita, dan Nabi memberi ancaman daripada kita mengabaikan masa-masa muda kita ini. Fa'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل مماتك. Satu hadis yang masyhur sehingga dijadikan lagu oleh sebahagian penasyid-penasyid, yang membawa maksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki dalam keadaan Nabi memberi peringatan kepada lelaki tersebut, igtanim khamsan qabla khamsin, iaitu kamu manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang ni ada lagu ingat 5 perkara sebelum 5 perkara itu, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama syababaka qabla haramik, iaitu masa muda kamu sebelum kamu menjadi tua. Sihataka qabla maradik atau saqamik, sihat kamu sebelum kamu sakit. Ghinaka qabla faqrik, kaya kamu sebelum miskin. Faraghaka qabla syughlik, masa lapang sebelum kamu sibuk. Wa hayataka qabla mamatik, ataupun qabla mautik, dan masa kamu hidup sebelum kamu ini meninggal dunia. Hadis ini hadis riwayat Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak ala Sahihain. Kalau kita teliti tentang hadis ini, kita akan dapati sebenarnya perkataan manfaatkan ataupun penuhkan dengan kebaikan hidup kamu sebelum kamu mati. Sebenarnya dalam kehidupan ni pun dah termasuk dah fasa muda itu. Tapi Nabi memberikan satu penekanan yang khusus. Nabi sebut di awal sekali, Nabi kata syababaka qabla haramik, iaitu semasa kamu muda sebelum kamu ini menjadi tua. Jadi nampak dalam hidup pun walaupun ada fasa muda itu, tapi Nabi memberikan satu penekanan yang lain, penekanan yang khas, bahawasanya antara perkara penting yang perlu kita jaga adalah semasa kita ini muda. Kemudian kata penulis kitab lagi, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni adam yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'al an khams, kaki seorang anak Adam tidak akan bergerak di sisi Tuhannya pada hari kiamat kelak sehinggalah dia ditanyakan tentang 5 perkara. An umurihi fima afnah, terhadap umur dia, dengan apakah dihabiskan umur dia itu. Wa an syababihi fima ablah, terhadap waktu muda dia, dihabiskan usia muda dia dengan perkara apa. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, harta dia daripada mana dia dapat dan ke mana harta tersebut disalurkan. Wa maza amila fima alim, dan apakah yang dia telah amalkan daripada ilmu-ilmu dia. Jadi walaupun secara umumnya ada 4, tetapi oleh kerana persoalan tentang harta itu ditanyakan 2 perkara, harta daripada mana dapat dan ke mana harta itu pergi, maka dijadikan 5 perkara. Tetapi poinnya adalah bila disebut perkataan umur, wa an umurihi fima afnah, umur ke mana ia dihabiskan, sebenarnya dalam kategori umur, waktu muda pun telah turut termasuk. Tetapi diberikan satu lagi penekanan khusus kepada perkataan muda dalam poin yang berikutnya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an syababihi fima ablah, terhadap waktu mudanya ke manakah ataupun apakah yang dihabiskan umurnya itu. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-mar'a yus'alu yawm al-qiyamati an hayatihi bi su'alain, seseorang itu ditanyakan pada hari kiamat terhadap hidupnya sebanyak 2 kali.
atau dengan dua persoalan. An hayatihi umuman, terhadap kehidupan dia secara umum, min awwaliha ila akhiraha, daripada awal kehidupan sehinggalah kepada akhir hayat dia. Asani, perkara yang kedua yang ditanyakan, an marhalati syababi khususan, terhadap peringkat usia muda ini secara khusus, ma'a annahu idza su'ila an hayatihi fa inna marhalata syababi dakhilatun fiha, sama dalam keadaan kalau ditanya tentang keseluruhan hidup, maka sudah pastilah usia muda dia pun turut termasuk dalam usia kehidupan secara keseluruhan. Tapi ini datang secara spesifik, lakinnahu yus'alu yaumal qiyamati anha su'alan khassan, akan tetapi anak Adam itu akan ditanyakan secara khusus tentang umur atau usia mudanya di dalam hari akhirat kelak. Walihadha yanbaghi 'ala syab ay yantabiha li ahammiyati hadhihi al-marhalah. Oleh kerana itu dituntut bagi seorang anak muda, sama ada lelaki ataupun perempuan, untuk dia memberikan penekanan terhadap isu ini dan mengambil perhatian terhadap peringkat usia muda ini. Dan dia perlu ingat bahawasanya Allah akan tanya tentang apa yang dia lakukan dalam usianya semasa dia masih muda. Maknanya setiap masa kita yang kita lalui dalam fasa-fasa muda-mudi ini, maka Allah akan tanyakan. Orang kata muda-muda masa untuk enjoy, masa muda ni lah nak gunakan masa untuk bermain itu, nak merasakan kenikmatan dunia itu dan ini. Ingat, betul itu waktunya, tetapi Allah akan tanya apa yang kamu buat semasa kamu muda kelak. Dan kita risau bukan apa? Kita risau bukannya kita apa tentang isu-isu lain, tetapi kerisauan kita adalah adakah mampu kita memberikan jawapan yang betul kepada Allah apabila ditanyakan kelak tentang perkara tersebut. Hakikatnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan, para sahabat dan salafus salih, iaitu generasi ulama-ulama terdahulu sebelum kita, mereka amat menitik beratkan soal penjagaan dan penekanan terhadap generasi muda ini, iaitu seperti yang disebutkan di sini, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu kana idza ra'a asy-syabab qala, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila beliau melihat kepada anak muda, beliau akan berkata, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwasi'a lakum fil majlis wa an nufhimakumul hadis wa fa innakum khulufuna wa ahlul hadithi ba'dana. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, apabila beliau melihat seorang anak muda, apa beliau kata? Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada wasiat Nabi SAW. Maknanya Nabi memberikan pesanan khas terhadap anak-anak muda. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memberi kami pesanan an nuwasi'a lakum fil majlis. Maknanya memberikan kamu ruang dalam majlis kami. Maknanya kalau orang-orang tua duduk bermajlis, bila anak muda datang, maka diberikan ruang untuk anak muda tersebut duduk bermajlis bersama. Wa an nufhimakum al hadis, supaya kami dapat memberikan kefahaman kepada kamu hadis. Wa fa innakum khulufuna wa ahlul hadisi ba'dana, kerana kamu adalah pengganti-pengganti kami dan kamulah yang akan menyampaikan hadis selepas daripada kami. Lalu Ibn Mas'ud ni, saya minta maaf, Abu Sa'id al-Khudri ni, wa kana yuqbilu 'ala asy-syabab 'ala asy-syabi fayaqulu lahu, bila dia berhadapan dengan anak muda, dia akan berkata kepada anak muda, ya bana akhi, wahai anak saudaraku. Ni dalam bahasa lemah lembut lah. Iza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastayqin, fa innaka in tansarif 'ala al-yaqini ahabbu ilayya min an tansarifa 'ala syak. Yang membawa maksud, wahai anak saudaraku, apabila kamu berasa ragu-ragu terhadap satu perkara, fasalni hatta tastayqin, tanyalah kamu kepadaku sehinggalah kamu berasa yakin. In tansarif 'ala al-yaqin, kalau kamu ni beredar daripadaku dalam keadaan kamu yakin, ahabbu ilayya min an tansarifa 'ala syak, itu lebih aku suka berbanding kamu beredar daripadaku dalam keadaan kamu ada keraguan terhadap apa yang tidak difahami. Baik. Abdullah ibn Mas'ud apabila melihat kepada anak muda yang menuntut ilmu, beliau akan berkata, marhaban bi nabi'il hikmah wa masabihiz zulam. Selamat datang, macam seolah-olah ucapan aluan lah.
Selamat datang kepada Yanbu' atau Yanabi' al-Hikmah, sumber-sumber hikmah kebijaksanaan, dan juga lampu-lampu kepada kegelapan. Jadi begitu banyak wasiat-wasiat dan pesanan salafus salih, maka penulis kitab ini beliau menghimpunkan, diambil daripada koleksi ceramah beliau sebenarnya, tapi ada sedikit komentar dan tambahan, maka beliau menjadikan ia sebagai satu karya yang diberi penamaan judul Min Wasaya Salaf Lisyabab, antara pesanan-pesanan salafus salih kepada anak-anak muda. Jadi kita pergi kepada satu persatu pesanan-pesanan yang ringkas ini. Mudah-mudahan semua pendengar dan penonton dapat mengambil manfaat daripada perbahasan kita pada malam ini, insya-Allah. Al-wasiyatul ula, pesanan yang pertama. An Abil Ahwas qala Abu Ishaq wa huwa Amru as-Sabi'i, ya ma'syar asy-syabab ightanimu ay syababakum, qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra fiha alf ayah, wa inni la aqra'ul baqarah fi rak'ah, wa inni la asum ashhurul hurum wa salasata ayyam min kulli syahr wal isnaini wal khamis, summa tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kata-kata oleh Amru as-Sabi'i ini, iaitu seorang ulama dari kalangan salaf, beliau berkata, ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak muda, ightanimu. Ightanimu ni maksudnya manfaatkanlah, penuhilah, isilah dengan kebaikan. Ai syababakum, maknanya maksud dia manfaatkan waktu muda kamu. Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alf ayah. Sangat jarang sekali berlalu pada aku ini satu malam, melainkan pasti aku akan membaca dalam malam-malam tersebut 1000 ayat Al-Quranil Karim. Wa inni la aqra'ul baqarata fi raka'ah, sesungguhnya aku membaca surah Al-Baqarah yang ada 286 ayat itu dalam satu rakaat. Wa inni la asumu ashhural hurum, aku ni berpuasa pada hari-hari atau bulan-bulan haram, iaitu bulan Muharram, bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, wa salasata ayyamin min kulli syahr, dan aku juga berpuasa 3 hari daripada setiap bulan, wal isnain wal khamis, aku juga berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun nikmat Tuhan kamu maka kamu ceritakanlah. Kesimpulannya, Amru as-Sabi'i ini nak bagi nasihat dan pesan kepada anak muda tentang cara hidup dia, apa yang dia buat dalam kehidupan dia di saat dia muda. Maka dia kata, aku ini membaca pada waktu malam 1000 ayat Al-Quran. Kemudian dia membaca surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Kemudian dia berpuasa pada bulan-bulan haram yang 4. Kemudian dia berpuasa pada hari-hari atau 3 hari daripada setiap bulan, dan dia juga berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Lalu Syekh Abdul Razzaq Al-Badar, penulis kitab, dia kata apa? Aqra alfa ayatin fil lailah, aku membaca 1000 ayat dalam satu malam. Yuradu bihi taqrib la tahdid, yang dimaksudkan dengannya adalah secara anggaran sahaja, bukanlah secara tepat 1000 ayat. Wa ma'nahu, dan makna dia, ini pendapat daripada Syekh Abdul Razzaq Al-Badar bila dia ulas kenyataan-kenyataan ulama dahulu tentang ayat-ayat seperti ini. Wa ma'nahu, maksudnya apa dia? Annahu yakhtimul Qur'ana fi kulli usbu'in marrah, maksud dia Amru as-Sabi'i ini mengkhatamkan Al-Quran dalam seminggu tu sekali. Itulah maksud daripada bacaan Al-Quran 1000 ayat. Wa khatmul Quran fi kulli usbu', mengkhatamkan Quran seminggu sekali ni adalah pedoman dan panduan majoriti dari kalangan ulama salaf. Maknanya itulah yang dilakukan pengamalan oleh ulama-ulama terdahulu. Wa an Amru ibn Maimun annahu kana yalqa rajul min ikhwanihi fayaqul, daripada Amru bin Maimun, beliau apabila bertemu dengan seorang lelaki dari kalangan saudara mara beliau akan berkata, laqad razaqani Allahu al-barihata minas salati kadza wa razaqa minal khairi kadza. Allah Subhanahu wa taala semalam telah merezekikan kepadaku kadar salat begini dan begini, dan Allah merezekikan kebaikan kepadaku dengan kadar begini dan begini. Maknanya dia menceritakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Qala Abu Abdullah al-Hakim
fil Mustadrak. Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain ba'da ikhrajihi lil asarain as-sabiqain, setelah beliau mengeluarkan dua asar daripada salafus salih ini, beliau berkata farahimallahu Amru ibn Ubaidillah as-Sabi'i, moga Allah rahmati Amru as-Sabi'i wa Amru bin Maimun al-Audi, falaqad nabbaha lima yuraghibu syabab fil ibadah. Sesungguhnya mereka telah memberikan penekanan terhadap perkara yang dapat menaikkan semangat generasi muda dalam beribadat. Maknanya mereka cerita tentang baca Quran dan khatamkan Quran, membaca Al-Quran di dalam salat seperti surah Al-Baqarah, berpuasa sunat di dalam bulan-bulan haram, berpuasa pada hari-hari putih iaitu 3 hari daripada setiap bulan, melazimi puasa Isnin dan Khamis. Kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, wa fil asaraini aidan, dalam dua asar berikut juga menunjukkan kepada at-tarbiyatu bil qudwah. Kita kalau nak memberikan pengajaran dan didikan, kita perlu tunjukkan teladan yang baik. Fasyab yahtaju ila hadzal maqami hatta yanshuta wa yashula alaihi al-imtisal. Anak-anak muda perlu kepada kedudukan seperti ini sehingga dia rasa semangat dan mudah untuk dia contohi. Yang ni kita suruh orang semayang, tapi kita tak pernah tengok generasi tua itu salat. Orang tua bagi nasihat kepada orang muda, suruh baca Quran, tapi kita tak pernah nampak dia baca Quran. Lakin yang bagi lil muallima ayyatanabbaha ila husni niyyatihi wa qasdihi hatta la yaqa'a fi riya fayahbitu amalu. Tetapi seorang yang nak memberi ajakan dan ajaran ini, dia perlu berhati-hati kepada niat dia lah. Takut nanti dia ceritakan salat dia, puasa dia, sekian dan sekian amalan dia, takut dianggap termasuk dalam kalangan ataupun dalam perbuatan riya. Wal'iyadzubillah. Kemudian kita pergi kepada wasiat yang kedua, al-wasiyatus saniyah. Antara wasiat kepada anak muda adalah apa yang datang daripada Hammad bin Zaid. Beliau berkata, dakhalna ala Anas bin Sirin rahimahullah fi maradihi faqal, kami datang menziarahi Anas ibn Sirin ketika beliau dalam keadaan sakit. Lalu beliau berkata, ittaqullah ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda, takwalah kamu kepada Allah. Unzuru mimman ta'khuduna hadhihi al-ahadith fa innaha min dinikum. Perhatikanlah daripada mana kamu mengambil hadis-hadis ini, kerana ia merupakan sebahagian daripada agama kamu. Ini seperti kata-kata Muhammad ibn Sirin dalam muqaddimah Sahih Muslim, yang mana beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun, ataupun inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu hadis ini adalah agama, maka perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Wa hadhihi wasiyatun azimatun jiddan. Ini adalah satu pesanan yang amat penting, iaitu anna syabal muqbil ala talabil ilmi wa tahsilil hadis. Seorang anak muda yang datang untuk menuntut ilmu dan mendapatkan hadis, yang bagi ayakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahli ilmi rasikhin al-asbat, iaitu dituntut untuk dia memperolehkan ilmu daripada tangan-tangan ahli ilmu yang rasikh, iaitu yang pakar, yang al-asbat, iaitu mereka yang ada tapak yang kukuh dalam ilmu, iaitu ahlud dirayah wal basirah, iaitu golongan yang mempunyai pengetahuan, keilmuan yang luas. Al-akabir fil ilm. Nampak? Generasi yang orang kata al-akabir. Sebab itu ada kenyataan yang menyebut al-barakah ma'a akabirikum, iaitu keberkatan ada bersama dengan generasi senior dari kalangan kamu. Ulama bahas apa maksud al-akabir di situ, iaitu ada yang menyebut kabir fissin, iaitu besar ataupun tua dari sudut umur, dan ada yang menambah kabirun fil ilm, iaitu walaupun dia tidak tua, tetapi dia ada usia yang dia muda, tetapi dia ada ilmu yang besar, ilmu yang kuat. Tetapi ala kulli hal, kita menyatakan yang lebih tepat adalah generasi tua yang ada ilmu yang banyak. Yang ni yang kita kata lebih tepat, yang dimaksudkan dengan al-akabir. Jadi kalau nak mempelajari ilmu, boleh ambil dengan generasi muda, tidak ada masalah. Ada bahagian-bahagian masing-masing. Tetapi kalau kita tengok ada tuan-tuan guru kita yang lebih berusia, yang lebih orang kata hikmah,
yang lebih berpengalaman, yang lebih ilmu, lebih segala-galanya mendahului penceramah-penceramah muda, maka kita ambil dan dahulukan mereka terlebih dahulu dalam pengambilan ilmu. Okey. Kemudian kata penulis kitab, la ayyakhudhal ilma an kulli ahad, bukanlah maksudnya dia mengambil ilmu daripada setiap orang dia ambil. Wa innama ya'khudhul ilma an sahibi sunnatin rasakhat qadamuhu fiha, kan tetapi dia mengambil ilmu daripada sahibus sunnah, iaitu ahli sunnah, iaitu yang ada orang kata kelayakan dan kukuh dalam ilmu yang dia miliki. Kemudian fa'ani ibn Syawzab rahimahullah qala, daripada Ibn Syawzab beliau berkata, inna min ni'matillahi 'ala syabab atau 'ala syab idza tanassaka ay yuwahi sahib sunnah yahmiluhu 'alaiha, iaitu antara nikmat Allah kepada anak muda adalah dia beribadat atau dia menuntut ilmu daripada ahli sunnah, pemilik sunnah, yang membawanya kepada sunnah yang benar. Wa an Amru ibn Qais al-Mulai qal, idza ra'aita asy-syab awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jamaah farjuhu, kalau kamu tengok seorang anak muda, perkara pertama yang dia membesar adalah bersama dengan ahli sunnah wal jamaah, maka berilah pengharapan kepada anak muda ni, dia akan jadi seorang yang baik, dia akan jadi seorang yang bagus. Wa idza ra'aitahu ma'a ahli al-bid'ah, tapi kalau kamu tengok anak muda ini dia membesar bersama dengan ahli bid'ah, fa'aisa minhu, maka putus asalah daripadanya. Fa inna syaba ala awwali nusyu'ihi, kerana anak muda tu adalah terbentuk kepada awal-awal perkembangan usia dia, maknanya dengan siapa dia bergaul pada generasi muda. Wa an Amru ibn Qais rahimahullah qal, daripada Amru ibn Qais beliau berkata, inna syabba la yansha, anak muda ni dia akan membesar. Fa in athara ay yujalisa ahlal ilmi kada ay yaslam, kalaulah dia ini terkesan duduk ketika muda bermajlis bersama dengan ahli ilmu, maka dia itu pasti selamat, ataupun hampir-hampir confirm dah selamat dia. Wa in mala ila ghairihim, tapi kalaulah dia cenderung kepada selain daripada ahli ilmu, kada ya'tab, hampir-hampir dia ya'tab, ataba ni fasada atau halaka, dia musnah, dia binasa, dia rosak kalau dia bergaul dengan selain daripada ahli ilmu. Itu selesai wasiat yang kedua. Pesanan atau wasiat yang ketiga, maja'an Malik ibn Dinar rahimahullah annahu qal, innamal khairu fi syabab, daripada Malik ibn Dinar beliau berkata, sesungguhnya kebaikan itu ada pada waktu muda atau ada pada usia yang muda. Haza tanbihun azimun min Malik ibn Dinar rahimahullah li ahammiyati hadhil marhalah, ini adalah suatu peringatan yang penting, yang besar daripada Malik bin Dinar terhadap betapa pentingnya fasa muda ini. Wa anna syabba idza ahsana istighlalaha hassala khairan azima, anak muda kalau dia elok dalam memanfaatkan usia muda, dia akan mendapat kebaikan yang sangat-sangat banyak. Wa asbaha ma hassalahu fi syababihi rakizatan wa umdatan wa aslan sabitan yabqa ma'ahu ila mamatihi, maka apa yang dia peroleh daripada usia mudanya ini akan jadi suatu perkara, satu tiang asas yang kukuh yang akan kekal bersama dengan diri dia. Sebab biasanya orang kalau dia dah tua, apa yang dia ada pada waktu tua tu adalah apa yang dia usahakan daripada dia muda. Jadi kalau dia usahakan daripada muda dengan ilmu yang banyak, maka waktu dia tua itu ilmu tu akan kekal. Maknanya kalau dia semasa muda dia lazimkan diri dia dengan membaca, sampai ke tua dia akan rajin membaca. Kalau dia tua, dia semasa muda dia rajin menuntut ilmu, semasa tua pun dia akan menuntut ilmu. Saya dahulu, hadirin dan hadirat, selingan sedikit sebelum saya sambung. Saya dulu ada satu penulisan yang saya tulis di Facebook saya ini tentang kalau kita lihat realiti kehidupan lah, apabila seseorang itu dia memenuhkan masa muda dia dengan, sebagai contoh, dengan dunia hiburan, sama ada dia pelakon atau dia penyanyi, lalu apabila sampai kepada usia dia tua, pelakon yang dahulunya dia menang anugerah, yang pelbagai anugerah dia menang, anugerah pelakon terbaik, dia menang anugerah itu dan anugerah ini, tetapi ketika dia tua, orang sudah abaikan dia tidak lagi dijemput untuk berlakon, dia pun tidak dijemput dah untuk berlakon. Sampai usia 50-an pun orang tak nak jemput dah dia berlakon. Walaupun atas
orang kata nak guna watak ibu bapa pun orang tak nak letak. Sebab kadang-kadang kita tengok sekarang ni artis umur 40-an pun dah melakonkan watak bapa, melakonkan watak mak. Jadi watak nenek pun kadang usia 50-an. Jadi artis yang 50, 60, 70-an ni sudah tidak berapa laku lagi dah ketika dia tua. Sebab dia habiskan masa muda dia dengan dunia lakonan. Begitu juga dengan dunia hiburan seperti nyanyian dan seumpamanya. Masa muda boleh jadi suara dia sedap, tapi bila masuk 50-an, 60-an, suara dia pun dah berubah, suara dia dah bertukar, dia dah tak ada energi atau energetik yang sama seperti mana dia muda dahulu, performance dia pun sudah tidak semakin mantap, maka orang pun dah abaikan dia dan lupakan dia. Tapi ada satu generasi kelompok orang-orang tua yang ketika mereka tua, mereka masih dicari, dirapati, didekati dan diambil manfaat daripada mereka, tak lain tak bukan adalah para ulama. Sebab itu kita tengok ulama-ulama ini apabila mereka memanfaatkan masa muda mereka dengan ilmu, ambil menuntut ilmu, membaca, mengajarkan ilmu, maka sampai kepada waktu mereka tua, maka anak-anak muda akan mencari mereka. Kita tengok di masjid-masjid seperti contoh Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi Syarif, ayahanda kepada penulis kitab kita ini iaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, usia beliau lebih daripada 80 tahun, tetapi pengajian beliau di masjid kalau kita tengok adalah antara majlis yang paling ramai dihadiri oleh anak-anak muda dan dihadiri oleh para penuntut ilmu. Maknanya walaupun sudah semakin tua tapi dia didekati, dia tidak diabaikan. Kerana apa? Kerana dia membesar, apa yang dia usahakan semasa dia muda dahulu menjadi suatu asas yang kukuh yang dia bawa sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naf'an li nafsihi wa naf'an li ummatihi wa nushan li ghairi. Dia memberi manfaat kepada diri dia, dia memberi manfaat kepada umat dia, dan dia memberi nasihat kepada selain dia. Bainama iza lam yuhsin zalik adaa ala nafsihi khairiyata hadhihi almarhalah wa barakataha. Tetapi kalau seseorang anak muda itu dia tidak elok dalam memanfaatkan waktu muda dia, maka dia akan mengabaikan kebaikan yang begitu banyak dalam kehidupan dia, dan dia akan mengabaikan keberkatan yang begitu banyak pada usia yang muda. Kerana apa? Kerana anak muda ini sebagai contoh, apabila dia ada kekuatan anggota badan dan dia ada kelapangan masa, maka itu adalah boleh menyebabkan dia binasa. Sebab itu ada penyair yang mengatakan, ada kata-kata yang menyebut inna syabab wal faragh wal jadah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Seakan-akan dalam bahasa mudahnya, anak muda bercampur dengan masa lapang tapi tak diisi dengan kebaikan, maka itu hanyalah mendatangkan kerosakan dan keburukan. Baik. Lalu ucapan Malik ibn Dinar ini, Famalik ibn Dinar kana yaqul innamal khairu fi syabab tanbihan minhu ala azamil barakati wal khairi fi hadhihi al marhalati idza waffaqa Allahu asyaba wa a'anahu ala istighlaliha fi ma yurdih. Sesungguhnya waktu muda ini adalah besarnya keberkatan dan kebaikan dalam fasa ini sekiranya seseorang itu mendapat taufik daripada Allah untuk mengisi masa-masa mudanya dengan perkara yang Allah redai. Kemudian kita pergi kepada wasiat yang keempat, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Min wasaya salaf rahimahullah lisyabab, antara pesanan generasi salaf kepada anak muda ini, maja'an Zaid ibn Abi Zarqa qal kharaja Sufyan yani as-Sawri wa nahnu ala babihi faqal ya ma'syar asy-syabab ta'ajjalu barakata hadzal ilm fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'da. Kata Zaid bin Abi Zarqa, kami ni keluar, Sufyan As-Sawri keluar dalam keadaan kami ni di hadapan pintu rumah beliau. Yang ini adalah antara teladan generasi salaf terdahulu. Kita tahu Sufyan As-Sawri ni adalah ulama tabi'in yang masyhur. Ulama ini apabila mereka di hadapan rumah, di dalam rumah mereka, maka anak-anak muda penuntut-penuntut ilmu pada waktu itu menunggu ulama-ulama ini di hadapan pintu rumah para ulama. Mereka tunggu untuk apa? Untuk mendapat manfaat. Bayangkan, wa nahnu ala babihi, kami di hadapan pintu rumah beliau. Maknanya datang untuk apa? Kalau tak lain tak bukan, mereka datang nak ambil manfaat, nak tunggu dia keluar daripada rumah.
Seakan-akan bila dia berada dalam rumah tu, mereka terhalang dapat ilmu dia. Bila dia dah keluar, barulah mereka ada ruang untuk mendapatkan ilmu sebanyaknya daripada para ulama. Apa kata Sufyan As-Sawri? Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda, ta'ajjalu barakata hadzal ilm, bersegeralah kamu kepada keberkatan ilmu ini. Fa innakum la tadruna la'allakum, kerana kamu tak tahu, boleh jadi kamu ni tak sampai kepada apa yang kamu cita-citakan daripadanya. Liufid ba'dukum ba'da, untuk kamu memberi manfaat kepada sebahagian kamu, untuk kamu memberi manfaat kepada sesama kamu. Qauluhu, ucapan Sufyan As-Sawri, ta'ajjalu barakata hadzal ilm, segeralah untuk mendapatkan keberkatan ilmu ini, iaitu gunakanlah masa muda kamu ni untuk mencari ilmu. Itu maksud dia. Li'anna al-insan idza kabura, kerana seorang manusia itu apabila dia semakin tua, la yakunu indahu minan nasyati wadh-dhakirati wal qudrah ala al-istidhkari misla ma huwa fi marhalati syababihi. Dia, kalau dia dah tua, dia tidak akan ada dah kekuatan, ingatan dan kemampuan untuk mengingati sebagaimana dia ketika dia muda. Idhafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa a'malin wa masyaghil wa masalih. Ini tambah lagi dengan apa yang dia pikul daripada tanggungjawab itu dan ini. Bila dah tua, dia macam banyak dah bebanan dia. Bila dia dah bekerja, bila dia dah berkeluarga, bila dia dah ada sekian dan sekian tanggungjawab itu dan ini, maka dia sudah tidak sama dah hakikat keadaan dia ketika mana dia muda dahulu. Ketika muda dahulu ada banyak masa lapang, kita pun tak dibebankan dengan pelbagai tanggungjawab dan seumpamanya. Akan tetapi kata penulis kitab, bainama syabul laisa indahu syai'un min dhalik, akan tetapi anak muda dia tak ada sangat bebanan-bebanan dia. Wa aidan fa inna marhalata syababi tanqadi sari'an. Tambahan pula dia kata, fasa muda ini dia berakhir dengan cepat sangat. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad berkata, ma syabbahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Aku tidak mengumpamakan anak muda ini melainkan dengan sesuatu yang ada dalam poket aku lalu ia jatuh. Menggambarkan betapa cepatnya habis muda tersebut, fasa muda tersebut. Kata-kata Sufyan As-Sawri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, kerana kamu tak tahu, boleh jadi kamu tidak akan sampai kepada apa yang kamu cita-citakan daripadanya. Ai anna syab qad yu'ammil ay yuhassila min al-ilmi kadha wa ay yahfaza kadha wa ay yaqra'a min al-kutubi kadha wa ghayruha min al-umuri allati yu'ammiluha fala yuhassil, walakin idza jahada nafsahu wasta'ana billah وحرص على اغتنام مرحلة شبابه فإنه بإذن الله عز وجل يحصل خيرا عظيما. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Apa maksud dia? Kerana kadang-kadang anak muda ni dia suka bercita-cita untuk melakukan itu dan ini. Dia bercita dia nak jadi ulama, nak dapat ilmu dengan kadar sekian. Dia bercita dia nak hafal sekian dan sekian. Dia bercita nak membaca kitab sekian dan sekian. Banyaklah cita-cita dia. Tetapi akhirnya benda cita-cita itu tidak diperolehi pun. Akan tetapi kata penulis kitab, walakin idza jahada nafsahu, tapi kalau dia mujahadah, dia bersungguh dengan diri dia, wasta'ana billah, dan dia minta pertolongan daripada Allah, maka dia pasti akan mendapat kebaikan yang banyak. Kerana Allah sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, mereka yang bersungguh-sungguh kerana kami, nescaya kami akan berikan petunjuk terhadap jalan-jalan kami. Dan kata-kata Sufyan As-Sawri, liyufid ba'dukum ba'da, supaya sebahagian kamu memberikan faedah kepada sebahagian yang lain. Fihi hassun lisyabab ala ightinami liqa'atihim bi ba'din bil faidatin nafi'ah wa husni tadzakuril ilm. Ini adalah suatu gesaan dan galakan kepada generasi muda untuk memanfaatkan pertemuan-pertemuan mereka antara satu sama lain. Kita anak muda kan suka lepak, suka pergi bersama, berjalan, bermajlis, berkumpul. Manfaatkan perkumpulan dan pertemuan tersebut dengan faedah an-nafi'ah, faedah yang bermanfaat. Kemudian kita pergi kepada wasiat yang kelima, al-wasiyatul khamisah. Wa min wasaya as-salaf lisyabab ma warada 'anil Hasan al-Basri kathiran ma kana yaqul. Ini adalah suatu nasihat dan pesan daripada
orang kata alim besar dalam kalangan umat Islam, Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tokoh besar dari kalangan tabi'in. Banyak yang beliau ucapkan, yakni beliau sebut berulang kali, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda, alaikum bil akhirati fatlubuha, hendaklah kamu menanti dan mencari akhirat. Fakathiran ra'ayna man talabal akhirata faadrakaha ma'ad dunya, amat banyak sekali mereka yang mencari akhirat, lalu kami dapati mereka turut mendapatkan dunia secara bersama. Dia cari akhirat, tapi dalam masa yang sama dia dapat dunia juga. Wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa adrakal akhirata ma'ad dunya. Tetapi dalam masa yang sama tidak kami lihat seorang pun yang mana dia mencari dunia lalu dia mendapat akhirat bersama dengan dunia. Tapi kalau kita cari akhirat, kita dapat dunia bersama. Kalau kita semata mencari dunia, kita tidak dapat akhirat bersama. Ini kata-kata Al-Hasanul Basri seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud. Baik. Wahaza tanbihun azimun jiddan. Ini adalah suatu peringatan yang amat penting, kata penulis kitab, daripada Al-Hasan Al-Basri kepada anak-anak muda, bi ayyaj'ala hammahu al-akhirah, supaya anak muda menjadikan fokus dan matlamat hidupnya adalah akhirat. Wa ayyatani bitahsiliha, dan supaya dia ini bersungguh mendapatkan akhirat. Wa syaghala waqtahu bima yuqarribuhu min rabbih, dan dia menyibukkan waktunya dengan apa yang boleh mendekatkan dia kepada Tuhannya. Fa in fa'ala dhalika fa inna Allah azza wa jalla yamunnu alaihi binasibihi wa hadhihi minad dunya. Dan kalau dia melakukan perkara tersebut, Allah akan kurniakan kepada dia bahagian dia daripada dunia. Maknanya dia cari akhirat, dia akan dapat dunia secara bersama. Tapi ada pesanan sedikit daripada Syekh Abdul Razak Al-Badar. Dia kata, wala yufham mimma taqaddama anna al-insana yatruk tahsila ma yuqimu dunyahu wa rizqahu wa maskanahu wa malbasahu wa yabqa 'alatan 'ala al-akharin. Ini tidaklah difahami bahawasanya seseorang itu sampai kepada tahap untuk dia meninggalkan mencari apa yang boleh dia dapat untuk rezeki dia, tempat tinggal dia, pakaian dia, lalu tiba-tiba seakan-akan dia nak menjadi dirinya itu miskin pula kepada orang lain. Tetapi kata penulis kitab, bal la yadurrul muslim ay ya'mala wa yakdaha wa yuhassil al-mal walau asbaha al-mal 'indahu katsira. Ini tidak menafikan seseorang muslim itu untuk bekerja. Bahkan tak ada mudarat pun untuk seorang muslim bekerja, mencari duit, mencari harta, sekalipun hartanya begitu banyak. Akan tetapi yang memberi mudarat itu apa dia? Lakin alladhi yadurruhu an takuna ad-dunya hammahu wa bughyatahu wa maqsadahu wa mablagha ilmihi. Yang menjadi mudarat adalah dunia ni menjadi fokus paling utama dia. Dunia menjadi matlamat dia. Dunia menjadi objektif kehidupan dia. Dan dunia itu adalah penghujung puncak ilmu dia. Yang ni yang menjadi mudarat, yang masalah. Lalu dia kata kama jaa anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu fi du'aihi, Nabi sebut dalam doa Nabi, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini sebesar-besar fokus kami, dan janganlah jadikan dia sebagai puncak segala-galanya kepada ilmu kami. Ini maknanya nak fokus kepada dunia sahaja. Itulah maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam berkata, innaka intadhara warasataka aghniya, kamu ini kalau kamu mewariskan kepada ahli keluarga kamu, ataupun sesungguhnya kamu kalau kamu meninggalkan waris-waris kamu, ahli keluarga kamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli keluarga kamu miskin sampai mereka perlu meminta-minta kepada orang ramai. Jadi orang ingat dalam dunia ini kita tak perlu cari duit. Ada sebahagian mentaliti orang sampai dia meninggalkan segala-galanya, lalu dia meninggalkan ahli keluarga dia selepas kematian dia meninggalkan ahli keluarga dia dalam keadaan tak ada duit. Maka ahli keluarga tu pun pergilah, orang kata
tahan muka, malu muka nak pergi minta kepada orang besar itu bantuan orang ini, bantuan itu dan ini, minta duit. Sebabnya apa? Sebabnya ayah dia dahulu katanya tak tinggalkan apa-apa pun untuk dia. Ayah dia semayang je, ayah dia puasa sahaja. Yang ini tidak tepat. Kita katakan dalam masa yang sama kita mencari akhirat, tapi dalam masa yang sama jangan sesekali kita abaikan bahagian kita daripada dunia. Lalu kata penulis kitab, faman ja'ala hammahu al-akhirah, sesiapa yang menjadikan fokus dia adalah akhirat, jama'allahu alaihi syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun, lakin man ja'ala hammahu ad-dunya ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma katabahu Allahu 'azza wa jalla lahu. Kesimpulan mudahnya, sesiapa yang mencari akhirat, Allah akan memberikan dunia juga kepada dia. Tetapi siapa yang semata mencari dunia dan mengabaikan akhirat, maka Allah tidak akan memberikan akhirat kepada dirinya. Wallahu a'lam. Al-wasiyatus sadisah, wasiat yang keenam. Wasiat yang keenam. Wa min wasayas salaf, antara wasiat salaf rahimahumullah lisyabab, ma jaa an Uqbata ibn Abi Hakim qala kunna najlisu ila Aun ibn Abdullah fayaqulu lana ma'syar asy-syabab qad ra'ayna asy-syababa yamutun fama yuntazar bil hasadi idza balagha al-minjal wa yamassu lihyatahu. Antara pesanannya adalah seperti yang datang daripada Uqbah bin Abi Hakim. Beliau berkata, kami duduk kepada Aun bin Abdullah, yang mana beliau berkata kepada kami, wahai anak muda, kami telah melihat generasi muda yang telah meninggal dunia, dan apa lagi yang dinanti daripada hasil tuaian dan tanaman apabila telah sampainya alat yang mengutip ataupun alat yang mengeluarkan benih-benih ataupun hasil-hasil tanaman. Lalu beliau pun memegang janggut beliau. Yang ni kalau ada yang tak clear, saya akan syarahkan supaya lebih jelas apa maksud sebenar perkataan Aun bin Abdullah ni kepada Uqbah bin Abi Hakim ini. Muraduhu, maksudnya adalah anna man balagha hadha sinna hana lahu ay yahsud. Orang yang sampai kepada usia ini, maka mudah untuk dia ini mengeluarkan hasil. Lianna zar'a idza tamma hana hasaduh. Kerana apabila sesuatu tanaman itu apabila telah sampai tempoh matang dia, maka boleh kita petik dah hasil daripada dia. Wallazi kabura aidan danat maniyatuh, yang dah besar pun, yang dah tua pun telah hampirlah kepada dia punya fungsi dan kepada dia punya hasil dia. Fadzakara lahum dzalika liyunabbihahum alla yaghtarra al-insanu bi ru'yatihi liman umiddalahu fil umur. Tujuan kenapa Aun bin Abdullah ni cerita kepada mereka adalah memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka ini tidak berasa tertipu apabila mereka melihat ada orang yang usianya panjang, lalu mereka yang dalam keadaan waktu muda tu mereka kata, tak apalah, aku pun nanti akan umur panjang juga untuk aku buat sekian dan sekian perkara. Itu maksud dia daripada pengkesahan ini, iaitu beliau tidak mahu anak muda melihat seakan-akan orang tak mati pada waktu muda. Beliau tidak mahu anak muda melihat seakan-akan muda itu ataupun orang yang muda pasti sampai kepada usia yang tua. Orang yang muda pasti panjang umur. Itu antara yang Aun bin Abdullah ni dia tekankan. Dia kata li'anna kathiran minan nas yaghtarru 'indama yara ba'dal mu'ammarin. Kerana ramai manusia ini dia tertipu apabila dia melihat sebahagian daripada golongan yang Allah panjangkan umur mereka, wa yazunnu annahu sayablaghu minal umri mislahu. Dan dia menyangka bahawasanya kawan tu akan sampai umur sama seperti dia. Fayufarritu fi kathirin minal umur, maka dia akan terabai terhadap banyak perkara. Wa yusawwifu wa yuajjil, dan dia akan bertaswif dan dia akan bertangguh. Taswif ni apa dia? Saufa, aku akan buat, aku akan lakukan, aku akan sekian-sekian. Kama qil, sebagaimana disebut, yu'ammaru wahidun fayaghurru qauman. Seorang itu dipanjangkan umur, maka satu kaum dia tertipu daya. Wa yunsa mayyamutu minasyabab, lalu dilupakanlah golongan yang mati dari kalangan anak-anak muda. Maknanya anak muda pun ramai yang mati juga. Wa fil ma'na nafsahu jaa 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu rahimahullah annahu qala zata yawmin li julasaihi wa kana fihim syuyukhun wa syabab.
Antara riwayat yang sama makna dengannya juga adalah seperti yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri kepada mereka yang bermajlis dengan mereka itu, dengan beliau, wa kana fihim syuyukhun wa syabab. Dalam majlis tersebut ada orang tua, ada orang muda. Lalu kata Hasan Basri, ya ma'syara syuyukh ma yuntazar bizar'i idza balagh. Wahai orang tua, apakah yang dinantikan dengan tanaman apabila dia telah sampai kepada usia tempoh matang dia? Itu maksud dalam bahasa mudah lah. Apakah yang kita nantikan daripada tanaman-tanaman kita bila dia dah sampai tempoh? Lalu orang tua-tua kata apa? Al-hasad, iaitu kita menuai hasil dia. Kita menuai hasil, kita mendapat hasilnya. Maknanya kalau contoh kita tanam tebu, tebu tu dah boleh digunakan untuk kita guna untuk minum, contohnya, ataupun kita makan. Kalau kita tanam ubi kayu tu dah sampai kepada tahap dah boleh dimasak. Kalau kita tanam pokok tu dah boleh sampai menghasilkan buah untuk kita ambil hasil-hasil. Itulah maksud dia. Lalu kata Hasan Basri, ya ma'syarasy syabab, inna zar'a qad tudrikuhu al-ahah qabla an yablugh. Wahai anak muda, sesungguhnya tanaman-tanaman itu boleh jadi rosak sebelum dia sampai tempoh matang. Maknanya boleh jadi tanaman-tanaman ni macam kita lah. Kita anggap kita ni tanaman yang akan ada sampai umur 60 nanti, mungkin aku akan jadi somebody, contoh. Tapi tak sampai 30 dia dah mati lah. Jadi sebab itu jangan kita cita-cita. Bukanlah maksudnya melarang kita bercita-cita. Jangan kita berangan-angan lah dalam bahasa mudah. Jangan kita berangan-angan, aku 60 nanti barulah aku akan jadi sekian dan sekian, aku akan jadi bagus lah apa semua. Tapi manfaatkan masa sekarang ini. Itulah maksud dia sebenarnya. Maka kata penulis kitab, fayambaghi lil muslimi ay yakuna haluhu kama jaa fil hasar. Maka dituntut bagi setiap muslim untuk menjadi keadaannya seperti keadaan yang disebut dalam sebuah asar, idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu menunggu waktu pagi, dan apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu pada waktu petang. Maksudnya janganlah kalau kita ada pada waktu pagi, kita kata petang ni lah saya akan buat kerja sekolah, contoh. Petang ni lah saya akan baca buku, petang ni lah saya akan melakukan ibadat sekian dan sekian, petang ni lah baru saya. Tak, kita berada pada waktu pagi, pagi itulah kita baca Quran, pagi itulah kita buat ibadat, pagi itulah kita menuntut ilmu. Jangan tunggu petang nanti. Dan bila kita berada pada waktu petang pula, jangan kita kata esok pagi saya buat, esok pagi saya akan baca Quran, esok pagi saya akan menuntut ilmu. Manfaatkan waktu petang itu sendiri. Kerana boleh jadi pagi esok datang tapi kita dah mati pada waktu petang tersebut. Boleh jadi petang tu akan datang tapi kita dah mati pada waktu pagi tersebut. Sebab itu kata Hasan Basri ni kata-kata yang menarik. Wahai anak muda, sesungguhnya tanaman-tanaman tu boleh jadi mati disebabkan boleh jadi disebabkan rosaknya pada tanaman, berlaku kerosakan, berlaku dimakan oleh serangga-serangga perosak dan seumpamanya, dalam keadaan belum sempat pun dia mengeluarkan hasil. Itulah maksud dia kepada anak-anak muda. Qala Ibnul Jauzi, telah berkata Ibnul Jauzi, yajibu ala man la yadri mata yabghatuhul maut ay yakuna musta'iddan. Dituntut kepada mereka yang tidak tahu bilakah mati akan menjemputnya atau mati akan tiba kepadanya, untuk dia itu sentiasa bersedia. Wala yaghtarra bisyababi was-sihhah. Jangan dia tertipu dengan waktu muda dan jangan dia tertipu dengan kesihatan tubuh badan. Fa inna aqalla man yamutul asyakh. Kerana sedikit mereka yang mati dalam keadaan tua, wa aksar man yamutus syubban, dan banyaknya yang mati sebab dalam keadaan dia muda. Walihadza yanduru may yakbur. Kerana itulah sangat sedikit orang yang sampai kepada usia yang tua. Yang ni kata-kata daripada Ibnul Jauzi lah. Ini pandangan daripada beliau. Maksudnya jangan kita tertipu dengan kita ni masih muda, jangan kita tertipu dengan keadaan kita ni masih sihat. Okey. Sebab tu kita kata ramai anak-anak muda yang kononnya kata tak apa kita masih muda, ataupun malam masih muda, ataupun YOLO, you only live once, awak hanya hidup sekali, so enjoy your life dan seumpamanya. Maka kita katakan betul, tetapi kita tidak tahu bila kita akan meninggal dunia. Oleh kerana itu kita kena bersedia. Wa syahidu dhalika annaka idza nazarta fil usur fasatajid al-mu'ammarina qillah wa akthar man yamut yakunu fi marhalati syabab aw at-tufulah. Ni antara pendapat penulis kitab. Dia kata banyak yang mati ni kadang
orang muda dan kanak-kanak kecil meninggal dunia. Baik. Dan wasiat yang ketujuh, wasiat yang terakhir sebelum kita tutup. Sebenarnya secara keseluruhan wasiat ni ada 15. Tetapi kita ambil peluang pada malam ni untuk kita akhiri dengan wasiat yang ketujuh, dan insya-Allah pada 2 minggu lagi kita akan sambung kepada wasiat yang ke-8 sehinggalah wasiat yang ke-15. Al-wasiyatu sabi'ah, wasiat yang ke-7. Wa min wasaya salaf li syabab, antara pesanan salaf kepada syabab, ma jaa an Qabus ibn Abi Zabyan qal sallayna yawman khalfa Abi Zabyan salatal ula wa nahnu syababun kulluna min al-hayy illa al-muazzin fa innahu shaykh falamma sallama iltafata ilayna thumma ja'ala yas'al al-syabab man anta falamma sa'alahum qala على وجه الحث والتشجيع والتنشيط لهم إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب فنبههم على اغتنام خيرية الشباب وبركته وأنه الفرصة العظيمة للتزود والتحصيل واستغلال النشاط والقوة. Maksudnya apa? Daripada Qabus ibn Abi Zabyan, beliau berkata, kami pada suatu hari salat di belakang Abu Zabyan, iaitu bapa dia. Wa nahnu syababun, kami ni anak-anak muda, kulluna minal hayy illa al muazzin, kecuali seorang tukang azan je. Tukang azan tu je orang tua. Fa innahu shaykh, dia orang tua. Falamma sallam, apabila Abu Zabyan ni dia beri salam, selesai salatlah, iltafata ilaina, dia berpaling menghadap ke arah kami. Summa ja'ala yas'alu syabab, kemudian dia pun bertanya tentang anak-anak muda. Man anta, awak ni siapa? Falamma sa'alahum, selepas dia tanya dan masing-masing jawab aku ni sekian dan sekian, beliau berkata dengan cara nak bagi semangat, nak bagi galakan dan nak memberikan anjuran kepada anak-anak muda ini. Dia berkata, innahu lam yub'asu nabiyyun illa wa huwa syab, sesungguhnya tidak diutuskan seorang nabi melainkan dia adalah seorang anak muda. Walam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa syab, dan tidak diberikan ilmu yang lebih baik dalam keadaan dia adalah seorang anak muda. Jadi dalam bahasa yang mudahnya, kebaikan tu ada pada waktu muda. Kalau nak menuntut ilmu pada usia yang masih muda. Kalau nak bekerjalah dalam usia yang muda. Mulakan pekerjaan pada usia yang muda. Kalau nak mencari rezeki, carilah rezeki ketika kita masih muda. Kalau nak berniaga, mulakan perniagaan ketika kita masih muda. Kerana padanya kebaikan dan keberkatan umur. Iaitu pada waktu muda ini adanya kebaikan dan keberkatan umur. Oleh kerana ada 5 minit lagi, maka saya akan akhiri dengan wasiat yang ke-8. Saya tambah sedikit lagi. Disebabkan wasiat yang ke-8 ini pun juga adalah wasiat yang singkat sahaja. Al-wasiyatus saminah, wasiat yang ke-8. Ma rawahu al-Imam Ahmad fi kitabih al-Wara' an Abdul Wahhab al-Thaqafi qala kharaja alaina Ayyub ay as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala faqala ya ma'syar asy-syabab ihtarifu la tahtajuna an ta'tu abwaba haula wa dhakara man yaqra. Daripada Imam Ahmad, beliau meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Wara' daripada Abdul Wahhab As-Saqafi, beliau berkata, satu hari Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau keluar kepada kami lalu beliau berkata, ya ma'syar asy-syabab, wahai anak-anak muda, ihtarifu, carilah pekerjaan, bekerjalah wahai anak muda, la tahtajuna an ta'tu abwaba haula, supaya kamu ni tidak perlu untuk pergi kepada pintu-pintu rumah sekian dan sekian. Fadzakara may yakrah, lalu beliau menyebutkan mereka yang dia tidak sukalah. Ayyub Sakhtiyani disebut golongan yang beliau tidak sukai. Maksudnya anak-anak muda di samping disuruh menuntut ilmu, dalam masa yang sama jangan abaikan pekerjaan. Sebab pekerjaan ni adalah sumber untuk kita dapat duit, keuangan dalam hidup, supaya dengan keuangan tersebut dapat menampung belanja rumah kita, belanja keperluan kita, nafkah kepada isteri, kepada keluarga, kepada anak-anak. Jadi ada pekerjaan. Yang ni saya pun kena tekankan jugalah kepada sahabat-sahabat saya, adik-adik saya yang masih di universiti. Kita tahu betul antara
tuntutan untuk kita ni, kalau anjuran yang baik adalah selepas habis degree sambung ke peringkat master, selepas habis master sambung ke peringkat PhD. Tapi sahabat-sahabat kena jelas bahawasanya degree, master, PhD ni dia orang kata mengambil masa yang panjang daripada waktu muda kita, iaitu boleh jadi daripada usia kita 18 tahun, 19 tahun sampailah kepada usia kita ini 30 tahun. Maknanya dalam lebih kurang 10 ke 11 tahun secara purata lah, itu pun kalau tak ada extend, kalau semuanya semua sahaja. Jadi masa 10 tahun untuk menuntut ilmu ni dia berhajat kepada keuangan yang kukuh sebenarnya. Nak ambil degree, dia punya rate bayaran tak sama dengan master, yang master boleh jadi lebih tinggi lagi, PhD boleh jadi lebih tinggi lagi dia punya cost. Jadi oleh kerana itu, kalau yang ada cita-cita nak ambil master, nak ambil PhD, kalau degree dahulu bolehlah mak ayah nak sponsor, mak ayah orang kata awak dapat bantuan daripada mana? Saya dapat beasiswa FAMA. Apa dia FAMA pula? FAMA ni father and mother lah, maknanya bantuan daripada mak ayah. Dapatlah zakat sikit apa semua. Tapi bila dah sampai master pun nak cari bantuan sekarang ni, beasiswa pun boleh jadi susah nak dapat, kita nak dapat tawaran itu dan ini pun susah. Jadi takkan dah jadi nak ambil master pun nak harapkan duit mak ayah lagi. Lepas tu PhD pula, PhD pun takkan nak harapkan duit mak ayah lagi. Mak ayah ni pun dia ada juga adik-adik yang lain. Mak ayah kita ni pun ada juga dia punya, orang kata sampai degree pun cukup, tapi kita yang kena ada usaha sendiri. Melainkan mak ayah yang kaya raya sungguh lah, memang dia tak kisah anak dia belajar sampai PhD, memang dia fully dia tanggung. Yang tu tak apalah, bukan semua orang mak ayah dia kaya. Jadi oleh kerana itu, kena ada usaha sendiri juga. Kena ada usaha sendiri untuk dia mencari duit dalam masa yang sama sambung master contoh. Yang ni sampai nak sambung PhD pun kadang-kadang sampai nak minta kepada orang itu, minta kepada orang ini. Jadi kita lah yang nak sebagai, bukan salah mak ayah tak ada masalah untuk cari usaha untuk mendapatkan dana sumbangan kepada anak-anak dia. Tapi yang kita ni anak muda ni, kita sanggup ke kita biarkan mak ayah kita semata-mata minta merendah diri, malu muka kepada orang tu, minta kepada orang itu, minta kepada orang ini, semata-mata nak sambung pengajian kita di peringkat PhD. Bagi saya kena pandai lah. Dah jadi orang kata dia pandai ni bukan semata pada akademik sahaja. Kadang-kadang akademik pandai pointer 90, pointer mumtaz, pointer sekian dan sekian. Tapi pandai dalam hidup pun kena ada juga. Maknanya bila pandai dalam hidup ni kita kena tahulah, tak apalah dah sampai masa degree mak ayah kita dah cover, jadi master ni saya akan cari kerja dahulu, ada duit sedikit kita akan sambung. Tak kisahlah sambungan itu sama ada kita ambil Sabtu Ahad sahaja ke, kita ambil sekian dan sekian sahaja ke, itu terpulang kepada kita. Ada dana sikit, ini kalau tak ada dana beasiswa lain lah, maknanya kita kerja dahulu cari duit. Sebab itu ini nasihat daripada Ayyub As-Sakhtiyani, wahai anak muda, ihtarifu, carilah pekerjaan, la tahtajuna an ta'tu abwaaba haula, supaya kamu tak berhajat nak pergi kepada pintu orang itu, pintu orang ini, minta sumbangan, minta bantuan, minta sekian dan sekian. Kemudian kata penulis kitab, ayyakuna lisyabab ma'a tahsilihi lil ilm. Nampak, dalam keadaan dia menuntut ilmu tu, dia perlu ada hirfah, dia perlu ada pekerjaan, yaktasibu biha malan, supaya dia cari daripada pekerjaan itu harta, wa rizqan yunfiqu bihi ala nafsih, dia akan dapat membelanjakan kepada keperluan dirinya, wa fima ba'da ala ahlihi wa waladih, kepada ahli keluarga dia, anak-anak dia, wa alla yakuna alatan ala al-akharin, jangan dia ni orang kata Allah ni miskin kepada orang lain, hatta la yahtaj idza kabura ay yadhhaba ila fulan aw ila fulan li talab al muawanati aw al musaadah wa abraku rizqi wa anfa'uhu wa atyabuhu ma kana min kasbil yad, iaitu sehinggalah apabila dia dah dewasa nanti tak perlulah dia nak pergi kepada orang sekian dan sekian untuk dia minta tolong, minta bantuan. Lalu kata penulis kitab, wa abraku rizqi, rezeki yang paling berkat, wa atyabuhu wa anfa'uhu, rezeki yang paling bermanfaat, yang paling baik adalah maka min kasbil yad, iaitu rezeki yang diperolehi daripada hasil titik peluh keringat kita sendiri, hasil pekerjaan kita sendiri, bukan mengharapkan orang lain bagi duit kat kita, harapkan orang lain itu dah orang lain belanja kita, mak ayah bagi, bukan, tapi kita sendiri yang bekerja mencari rezeki untuk diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita akan sambung
wasiat yang ke-9 sehinggalah wasiat ke-15 dalam kuliah akan datang dalam 2 minggu lagi. Jadi saya merasa memadai sekadar perbahasan kita pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir dan menonton serta yang memberi komen walaupun saya tak dapat baca komen. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.